Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita akan terus menumpukan perhatian kita kepada isu Belanjawan 2021, dan hari ini kita memilih Belanjawan 2021 memperkasa pertahanan. Itu topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya di studio bersama dengan saya, dan saya anggap tetamu ini sebagai the most popular senior minister sekarang ini. Jadi kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, iaitu Menteri Kanan Pertahanan. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Terima kasih juga jemput saya. Ya. Dan ini isu yang cukup penting sebenarnya. Selain daripada bercakap tentang Belanjawan 2021 yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, InsyaAllah kalau ada masa nanti kita juga mungkin akan mengajak Datuk Seri untuk bercakap sedikit tentang PKP dan juga tindakan kita dalam menentang COVID-19 yang sedang kita alami ketika ini. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan lupa anda juga sebenarnya diberi peluang dan juga ruang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita bincangkan ini. Jadi jangan lupa dua talian seperti biasa kami sediakan kepada anda di 03 26 97 97 68 dan juga 03 26 97 97 67. Dan jangan lupa seperti biasa jugalah anda boleh mengikuti kami sebenarnya secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, barangkali menarik agaknya lah Datuk Seri, kita mulakan dulu perbincangan kita ini berkaitan dengan Belanjawan 2021 yang melibatkan Kementerian Pertahanan. Dan kalau kita lihat daripada apa yang telah pun dia bentangkan dalam Belanjawan 2021 itu, peruntukan yang diberikan ialah sebanyak 15.86 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 1.8% berbanding peruntukan tahun lepas. Jadi apakah Datuk Seri melihat ini satu langkah yang tepat sebenarnya dilakukan menambah belanjawan bagi Kementerian Pertahanan secara keseluruhannya? Ya, pertamanya saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak kerajaan yang meluluskan bajet yang begini besar. Walaupun pada peringkat awal kita agak kurang yakin tentang mendapat bajet yang begini besar, kerana dalam keadaan senario ekonomi sebegini. Jadi kita tidak yakin peringkat awalnya kita dapat bajet yang besar. Tapi alhamdulillah dengan pengumuman ini, bajet yang diberi itu sebenarnya salah satu bajet yang terbesar yang diterima oleh Kementerian Pertahanan berbanding dengan yang lepas. Walaupun tidak terbesar, tetapi dalam kumpulan yang terbesar lah yang kita peroleh, jauh lebih besar daripada tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita lihat bahawa ini merupakan satu pengiktirafan kerajaan kepada peranan yang boleh dilakukan oleh Kementerian Pertahanan di dalam jaga keselamatan negara. Kalau kita lihat dulu punya mentaliti, mungkin kita tidak ada perang, kenapa perlu diberikan bajet yang besar untuk tentera. Betul. Tapi sebagai sebuah negara yang berdaulat, kita mesti mempertahankan negara kita walaupun dalam keadaan aman seperti ini pun, kita tidak tahu threat apa ancaman yang akan berlaku. Jadi bajet yang diberi kali ini nampak besar, bukan saja dari segi, kalau lihat dari segi bajet pembangunan, DE. Bajet pembangunan itu 46.10% melebihi daripada tahun 2020. Kalau tahun 2020 3.083 bilion. Kali ini kita mendapat 4.505 bilion. Itu jauh lebih besar berbanding dengan yang lepas-lepas. Jadi bermakna banyak yang boleh kita lakukan melalui bajet ini untuk memperkukuhkan kekuatan kita, untuk memperkasakan lagi ketenteraan kita, persenjataan kita, equipment kita yang berkaitan dengan persenjataan dan sebagainya dapat kita tambah dan perbaiki lebih dengan bajet yang begini besar. Sesuatu yang menarik juga Datuk Seri, dalam kenyataan yang Datuk Seri keluarkanlah, Datuk Seri menyebut tentang 5 tema utama lah dalam usaha untuk memperkasakan ATM, seperti yang Datuk Seri pernah sebut tu. Jadi dalam sidang media sebelum ni, apa yang dimaksudkan dengan 5 tema itu sebenarnya, Datuk Seri? Yang pertamanya tentu saja core business kita adalah
pertahanan. Jadi kita mesti mempunyai aset-aset yang lengkap, aset-aset yang canggih dan sebagainya untuk menambahkan kekuatan dan juga kesiapsiagaan kita. Ya, our readiness mesti kita sentiasa bersedia. Dengan itu kita perlu memperkukuhkan dari segi persenjataan kita seperti saya sebut tadi. Sama ada dari segi penyelenggaraan senjata yang ada dan aset-aset yang ada dan juga untuk membeli aset-aset yang baru. Seperti kita tahu yang aset ketenteraan ini lebih kurang sama je dengan IT yang lain, IT, produk IT dan sebagainya yang sentiasa berubah mengikut masa. Jadi kita mesti berada di hadapan. Ya, kita dari segi kemampuan kita, ya. Jadi kesiapsiagaan dan kekuatan kemampuan ketenteraan itu mesti diutamakan, nombor satu. Yang keduanya, selain daripada core business kita iaitu tentang memperkasakan kekuatan kita ini, kita juga tidak boleh lupa kepada anggota kita. Jadi dari segi kebajikan anggota itu penting. Sebab kuat mana pun persenjataan kita, tetapi kalau semangat ahli kita luntur kerana tidak ada kebajikan dijaga, tentu saja ia akan memberi kesan kepada ketahanan diri anggota-anggota kita. Jadi fokus yang kedua adalah untuk memberikan kebajikan yang sebaik-baiknya kepada angkatan ataupun anggota kita. Dan hari ini perkara yang paling asas yang diperlukan oleh mereka adalah perumahan. Perumahan mereka. Sekarang buat masa ini kita memerlukan lebih daripada 30,000 rumah untuk anggota kita. Maknanya ramai lagi yang tidak mempunyai rumah. Ya, kadang-kadang kita terpaksa menyewa blok untuk ditempatkan anggota kita, ataupun anggota kita diberi allowance perumahan yang terpaksa menyewa rumah di luar. Knowing keadaan di Kuala Lumpur, harganya begitu besar, begitu mahal, sewa mungkin tidak mencukupi allowance yang kita berikan. Jadi ini boleh juga memberi kesan kepada semangat anggota kita. Jadi kebajikan anggota diutamakan. Yang kedua. Yang ketiga, dari segi veteran kita. Kita tidak boleh lupa kepada jasa veteran kita yang berkorban diri. Sebab itu sebahagiannya kita dah beri, katakan, pingat jasa Malaysia atas pengorbanan mereka menentang penganas komunis dan sebagainya. Kita beri pingat dan alhamdulillah kerajaan memberikan sumbangan one-off RM500 kepada mereka ini. Dan ini adalah sebahagian daripada veteran-veteran kita. Ramai lagi veteran kita yang memerlukan kebajikan. Ramai. Veteran kita terdiri pada dua. Veteran berpencen dan tidak berpencen. Yang tidak berpencen ini juga mesti diberikan perhatian. Kerana mereka, hidup mereka terpaksa bergantung kepada mungkin perniagaan mereka dan sebagainya, ataupun ramai di kalangan veteran tu sudah pun tidak mampu untuk bekerja dan sebagainya. Jadi veteran juga merupakan satu perkara yang dipentingkan, yang kita utamakan di dalam Kementerian Pertahanan ini. Bila Datuk Seri sebut tentang veteran, saya terehat hati kerana jumlah peruntukan kepada perkara ini ialah 105.3 juta yang diperuntukkan kepada Jabatan Hak Ehwal Veteran. Jadi apa sebenarnya peruntukan ini sebenarnya bermaksud apa sebenarnya kepada, kita tahu kepada veteran, tetapi apa yang akan dilakukan? Sebagai contoh, untuk kebajikan mereka yang sakit, biasanya kita akan memberikan sumbangan. Kalau dekat sambutan musim perayaan hari raya, kita bagi bantuan. Dan sekarang ni beberapa perkara yang telah pun waktu saya mengambil alih ni memperkenalkan beberapa perkara lagi untuk kebajikan. Yang pertamanya dari segi anak-anak untuk memasuki universiti misalnya. Jadi kita beri one off kepada mereka sebelum masuk ke universiti. Sebagai contoh, 1,000 anak mereka untuk membuat untuk diploma dan 1,500 untuk degree. Kalau dulu IPTA saja. Sekarang ni kita perluaskan kepada IPTS terpilih. And then musim kalau bencana. Kalau dulu 5,000 perpindahan untuk kalau menghadapi bencana kita bagi one off 5,000. Sekarang ni kita naikkan kepada 10,000. Dan juga saya kata tadi ada veteran-veteran yang terlantar.
dan memerlukan tumpuan 100% pada mereka. Kalau dulu mungkin isteri mereka terpaksa mencari bekerja untuk menampung dan sebagainya, tidak boleh memberi perhatian sepenuh masa. Jadi sekarang ni kita bayar allowance tetap kepada isteri untuk menjaga suami yang terlantar, supaya boleh memberikan fokus penuh masa kepada veteran kita. Ini antara perkara-perkara yang kita lakukan melalui peruntukan 105 juta yang diumumkan oleh kerajaan. Tadi saya sebut tentang rumah anggota tentera. Kerajaan alhamdulillah meluluskan 500 juta untuk pembinaan 1000 unit rumah untuk anggota. Selain daripada itu, banyak cara lain yang kita sedang lakukan, seperti mungkin akan mendirikan rumah secara PFI dan sebagainya. Itu antara apa yang sedang kita rancangkan. Tetapi tahun ini kerajaan memperuntukkan 500 juta untuk 1000 unit rumah. Bermakna lebih kurang 500,000 per unit tu. Jadi mungkin kita dapat murah lagi dan lebih banyak lagi rumah yang boleh kita bina. Jadi itu ada 3 perkara tadi. Yang keempat adalah untuk R&D. Saya percaya R&D ni penting. Untuk kita tidak perlu selama-lamanya bergantung kepada aset-aset yang kita beli daripada luar negara. Mungkin kita boleh membuat R&D sendiri untuk persenjataan kita. Dan yang seterusnya adalah cooperation ataupun kerjasama antara Malaysia dengan negara-negara ASEAN dan juga negara-negara luar yang lain. Jadi itu 5 perkara yang penting yang kita utamakan dari segi apa yang kita fokuskan sebenarnya dalam Kementerian Pertahanan. Saya juga tertarik kalau saya ikuti kenyataan media yang dibuat oleh Datuk Seri baru-baru ini. Daripada 4.5 bilion ringgit itu 1.6 bilion ringgit diperuntukkan untuk menambah aset baru. Tadi pun Datuk Seri sebut sebentar lalu. Dan terdapat perancangan untuk menambah aset persenjataan utama seperti pesawat pejuang, kereta perisai dan kapal baru. Apakah itu sebenarnya dalam kita ada 4 bilion lebih tadi, 4.5 bilion, 2.3 bilion untuk penyelenggaraan aset yang sedia ada, dan seterusnya adalah 1.6 bilion untuk membeli aset-aset baru. Sama ada kegunaan tentera darat, tentera laut, tentera udara. Jadi semuanya termasuk di dalam 1.6 bilion tadi. Seperti kereta perisai, kalau radar, defense radar dan sebagainya, semuanya termasuk dalam 1.6 bilion tadi. Bila Datuk Seri sebut tentang pembelian aset-aset baru ini, ramai juga nak tahu sebenarnya apa yang ialah kedudukan sekarang inilah Kementerian Pertahanan ingin membeli apa yang disebut sebagai helikopter MD-53OG ataupun dipanggil Little Bird itu. Agaknya apa kedudukan pembelian itu sekarang? Dulu kita sepatutnya sudah bawa balik, kerana kebanyakannya sudah pun siap. Saya ada detailnya. Kalau perlu detail saya boleh sebutkan detail, tapi secara amnya, kita telah pun menghantar pegawai kita untuk membuat uji feasibility study mengenai kemampuan helikopter yang kita beli. Dan selepas itu barulah kita akan membuat bayaran dan membawa pulang 6 helikopter tersebut. Kalau dulu kita tak boleh nak hantar pegawai kita untuk membuat uji pandu dan sebagainya, dan kajian-kajian tentang helikopter tersebut dari segi kesesuaian dan kemampuannya, kerana COVID begitu terlampau serius. Kita tidak membenarkan. Now kita dah benarkan selepas mereka tu dan mendapat pensijilan dan sebagainya. Selepas itu kita akan bayar dan kita jangka kita boleh bawa balik dalam masa 2-3 bulan daripada sekarang. Okey, saya dipahamkan kita pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini, Datuk Seri. Jadi mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama dengan pemanggil kita, Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan, sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya. Ada 2 perkara lah, Datuk Seri. Pertama sekali, untuk memperkukuhkan persenjataan, nak tanya sikit, adakah
mana yang lebih diutamakan? Adakah tentera akan memiliki banyak lagi jet pejuang, kapal perang, kereta kapal dan sebagainya, ataupun lebihkan untuk menambah kepada pengambilan anggota tentera? Mana lebih diutamakan dah. Dan soalan kedua saya, sempadan negara belum lagi begitu selamat dah rasanya, Datuk Seri. Dah bocor keluar masuk. Apakah tindakan selanjutnya? Perlukah diadakan tembok di sempadan seperti dengan Thailand, dan juga sempadan di Sabah tu bahaya juga sikit. Minta pencerahan daripada Datuk Seri. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Sebelum Datuk Seri menjawab, kita ambil satu lagi panggilan daripada pemanggil kita, Ridwan dari Pulau Pinang. Sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ya, Assalamualaikum Datuk Seri. Salam. Okey, ini mengenai soalan mengenai aset kapal selam ni. Bila kita akan membeli aset kapal selam ni yang telah diganti dulu, kita tak ganti lagi kan. Okey. Kemudian mengenai tentera khusus, bila kita untuk membagi alat senjata moden tentera khusus seperti brigade para dan gerakan. Kemudian tertumpu kepada kebajikan anggota tentera. Bila kita akan buat perumahan sewa beli kepada tentera yang pencen, kadang-kadang saya tengok kan anggota tentera yang pencen, dia orang ni duduk masih duduk rumah sewa yang di luar tu. Kesian pada dia orang yang nak anggota tentera yang bawahan tu. Kemudian yang ni kemudian perniagaan kemudian kita bantu kepada anggota kita bagi yang dapat pencen 1,000 hingga 1,500 tu, kita bagi bagi satu amount perniagaan. Amount perniagaan supaya mereka dapat bergiat perniagaan. Ada perniagaan selepas pencen. Okey. Buat masa sekarang ni dia orang tengok kerja gasnya dalam kurang 1,500 tu tak cukup. Kalau dia berniaga ni mungkin boleh menampung keluarga mereka. Okey. Sekarang masih saya dapat YB Menteri dapat menjawab ulas dengan terang kepada saya dan orang awam dalam hal ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi panas jugalah talian kita sebenarnya. Banyak persoalan-persoalan yang dibangkitkan respon daripada Datuk Seri. Terima kasih. Dari segi persenjataan tu tumpuan kita semua. Tentera laut ke, tentera darat, tentera udara, semua mempunyai peranan masing-masing di dalam menjaga kepentingan negara kita, keselamatan negara kita. Ya, saya setuju anggota perlu ditambah. Ya, kita pun sedang memohon daripada pihak JPA, ya, kerana ini perjawatan ni bukan terletak di bawah kuasa kita. Memang dari segi keperluan anggota, memang kita bukan saja perlukan kekuatan dari segi aset ketenteraan, tetapi juga dari segi anggota. Kita pun sedang merayu supaya dapat ditambah lagi, kerana sekarang ni memang masih ada kekurangan dari segi jumlah anggota kita. Dari segi kawalan sempadan, yes, sekarang ni kita memang menumpukan kepada sempadan. Ya, sempadan. Alhamdulillah, bajet tahun ini adalah untuk projek sambungan kem di Perlis, iaitu untuk sempadan. Dan saya pun telah mengarahkan supaya kita mesti memperkukuhkan kedudukan kita di kawasan sempadan. Kem akan dibina di Lahad Datu, Sabah. Saya harap perkara ini berada di Kementerian Keuangan. Sudah pun kita luluskan di jawatan kuasa tender Kementerian Pertahanan. Sekarang tunggu keputusan daripada MOF. Kalau MOF lulus, kita akan bina terus. Kita juga nak berkukuhkan di kawasan pantai timur Sabah. Kerana kita tahu kita ada jiran sebelah juga di pantai di sebelah timur Sabah sana yang kemasukan parti dan sebagainya merupakan satu isu yang sangat besar. Dan kita juga mempunyai sempadan di Sarawak, di sebelah Kalimantan dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak dapat membina kem sekalipun, ya, kita memang dalam bajet ini ada untuk pembinaan kem 8 sebenarnya. 1 kem baru dan 7 kem yang sedang dibina. Ini projek sambung, ada 7 campur 1, 8. Di Sarawak ada, di Sabah ada, dan kita juga mencadang untuk mewujudkan pos tentera di kawasan sempadan. Sekarang ni ada 15 pos tentera. Kita akan 15 atau 17. Kita akan tambah another 19. 19 lagi. Supaya setiap sempadan kita memang dijaga dengan rapi oleh kita. Bukan kita nak
bermusuh dengan sesiapa. Tetapi seperti kita tahu, isu yang hari ini yang kita nampak, musuh yang utama adalah kemasukan pendatang tanpa izin. Dan mereka bukan saja dianggap sebagai penjenayah rentas sempadat kerana masuk ke negara kita tanpa dokumen, tapi juga membawa penyakit. Kalau lihat di Tawau itu hari, yang bermulanya kes COVID-19 di Tawau adalah daripada parti yang berada di dalam pusat tahanan itu. Jadi memang kita akan memperkukuhkan kekuatan kita di kawasan sempadan negara. Tak kira di mana, Sarawak, Sabah ataupun utara Semenanjung. Dan satu lagi yang kedua tadi mengenai tentera yang berpencen, yang tidak ada rumah sendiri dan sebagainya. Memang kita ada satu projek yang kita panggil SASAR. Satu anggota, satu rumah. Dan SASAR ini kita bina untuk menjual kepada mereka dengan harga yang istimewa. Sekarang ni kita dah diluluskan oleh kabinet baru-baru ini untuk satu projek di Kuala Lumpur ini yang harga rumahnya sangat murah. Bagi saya 1,000 kaki persegi lebih kurang 100,000, 120,000 saja. Ini keistimewaan ini kita beri kepada bukan saja anggota tetapi juga veteran. Kita akan sediakan some portion tu untuk diberi dijual kepada tentera yang sudah pun berpencen bersara, sama ada tak berpencen atau berpencen, kita akan buka kepada mereka. Soalan yang dibangkitkan oleh Ridwan tadi pun tentang dari segi nak menampung hidup selepas keluar. Sebenarnya kita ada, sebelum tentera kita berpencen bersara, mereka dilatih. Kita ada satu badan iaitu yang dipanggil Perbadanan ini itu Perhebat ini. Alhamdulillah kajian meluluskan 30 juta tahun ini untuk kita melatih anggota-anggota kita sebelum mereka keluar dan melalui menjalani kehidupan biasa selain daripada tentera. Jadi mereka boleh pilih kos apa yang mereka perlukan. Mereka nak jadi apa selepas itu. Dan kita akan bantu untuk mereka mendapatkan pinjaman dan sebagainya. Jadi sebelum mereka keluar, kita latih mereka dulu supaya bila keluar mereka sudah mahir di dalam sesuatu perniagaan yang mereka sendiri ingin ceburi. Mereka boleh memilih kursus apa yang mereka nak supaya mereka boleh meneruskan hidup. Ya, kita tidak mahu. Kalau boleh kita tak mahu tentera kita selepas keluar tidak dapat menjalankan apa-apa aktiviti ekonomi untuk kehidupan mereka. Kita mahu kita jaga mereka sewaktu di dalam tentera dan kita juga mahu jaga mereka bila mereka sudah keluar. Soalan yang awal tadi daripada Ridwan itu adalah tentang equipment lah barangkali kepada tentera khusus ini, kelengkapan persenjataan yang disediakan oleh kementerian sendiri yang sentiasa saya kira di-upgrade oleh kementerian dari masa ke semasa. Itu jawapan kepada persoalan yang dibangkitkan. Okey, satu lagi persoalan juga yang nak kongsi bersama dengan Datuk Seri adalah tentang ini tentang kapal tempur pesisir pantai ataupun dipanggil sebagai LCS. Jadi di mana pentingnya perolehan kapal ini untuk operasi TLDM khususnya, Datuk Seri? Memang sangat penting kepada kita, tetapi saya tahu apa soalan tadi, tujuan dia. Kapal tu memang masih lagi tidak dapat disiapkan di Lumut. Dia ada 6 sepatutnya kita siapkan kapal tersebut. Ini saya rasa salah satu kapal yang canggih untuk tentera laut kita. Tapi mungkin ada berbagai-bagai masalah yang timbul, akhirnya kapal itu tidak siap. Dan sekarang ni kita akan membawa ke kabinet cadangan bagaimana nak menyelesaikan isu kapal ini. Jadi ada beberapa cadangan yang akan kita kemukakan, beberapa option yang akan kita kemukakan. Sama ada nak diteruskan oleh pembina kapal ini, iaitu Boston ini akan meneruskan. Sama ada kita ada konsultan, sama ada kita lantik pakar pembina kapal daripada France, dia jadi konsultan sekarang. Dia sama ada dia akan meneruskan kerana dia ada kepakaran dari segi pembinaan kapal, atau yang ketiganya kita batalkan kontrak tersebut dan lantik kontraktor penyelamat. Jadi ada 3. Dan kita akan serahkan kepada kabinet untuk memutuskan. Yang penting kita mahu kapal tu
projek kapal itu diteruskan. Kalau tidak siap sepenuhnya pun sekurang-kurangnya 2 atau 3 kapal dapat disiapkan. Yang lain tu mungkin selepas itu kita akan dapat memohon bajet tambahan daripada kerajaan untuk menyambung yang balance yang belum siap lagi. Apa pentingnya sebenarnya kapal tempur pesisir pantai inilah dalam menjaga perairan negara ini sebenarnya? Kita sebagai sebuah negara yang dikelilingi oleh laut. Kita pernah menjadi angkatan tentera laut yang disegani. Maritim ni, dari segi maritim ni, kita salah satu kuasa maritim sebenarnya. Sejak daripada sejarah dulu lagi. Malaysia, Tanah Melayu sebelum itu merupakan satu kawasan yang dari segi kekuatan tentera laut, kekuatan maritim ni, laut ini adalah memang dikuasai oleh kita. Dan selepas merdeka pun, dari segi tentera laut, dari segi kuasa laut ni, kita memang kuat juga. Kita memang kuat dibandingkan dengan jiran-jiran kita pun. Because kita merupakan negara yang walaupun dikelilingi oleh laut, jadi kita mempunyai kekuatan. Jadi sebab itulah kita nak supaya kita akan kembali menjadi sebuah negara yang disegani dari segi kekuatan laut kita. Kita dari segi tentera laut kita mahu menjadi seperti dulu juga. Jadi itu salah satunya adalah untuk memperkasakan tentera laut kita, untuk kita nak memiliki LLS ni, kapal ini 6 ni. Dan kita juga sudah membeli 4 atau 6 kapal daripada China juga. 2 pun sudah sampai, ada 4 lagi akan sampai. Jadi dengan adanya, kalaulah kita ada LMS ada 6, ada LLS ini ada 6, kuasa ketenteraan kita di laut ini akan menjadi kuat. Dan seperti kita tahu, banyak ancaman-ancaman daripada laut yang kita terima hari ini. Bila Datuk Seri sebut tentang kuasa kita di laut ataupun kuasa maritim kita lah, ini sesuatu yang menarik juga lah. Ada juga yang membangkitkan tentang isu Laut Cina Selatan. Misalnya dikatakan bahawa kebelakangan ini amat ketara sekali lah bagaimana dua negara besar iaitu China dan juga Amerika Syarikat nampaknya sudah mula menampakkan kedudukan yang cukup dominan di Laut Cina Selatan itu sendiri. Sudah ada kapal-kapal perang China dan juga US yang sentiasa saja bergerak di Laut Cina Selatan ini. Pendirian negara kita macam mana sebenarnya? Kita akui yang mengancam secara berterusan, secara terbuka kita nampak daripada negara China. Negara China. Mereka pernah menghampiri kawasan kita. Walaupun beberapa tuntutan bertindih telah berlaku di antara kita, China dan negara-negara lain. Tapi kapal negara lain tidaklah sampai ke tahap menghampiri kawasan tuntutan bertindih tersebut. Tapi China dengan alasan-alasan lah untuk mengawal interest dia dan sebagainya. Tetapi bila China datang, ianya seolah-olah menjemput kuasa besar yang lain untuk datang ke sini. Sebab itu dulu akhirnya US menghantar kapal besar dia. Diikuti oleh Australia pun menghantar kapal dia. Vietnam pun menghantar kapal dia. Jadi akhirnya kita dalam keadaan yang agak kurang selesa dengan kehadiran begitu banyak tentera-tentera, walaupun tidak termasuk dalam perairan kita per se, tapi di kawasan kita, tidak jauh daripada luar perairan kita. Cuma dari segi diplomasinya, dari segi hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, perkara ini diambil tindakan oleh Kementerian Luar. Sebab tak boleh Kementerian Pertahanan campur. Kalau Kementerian Pertahanan campur, sudah lain jadinya. Jadi Kementerian Luar lah yang berbincang di antara negara-negara yang berkaitan supaya lebih tenang. Dan selepas bila Amerika datang tu nampak gaya ada tenang sikit. Sebab China membawa kapal mereka pulang supaya tidak ada, mungkin takut ada pertembungan. Betul kan? Jadi akhirnya tenang seketika. Tapi seperti saya kata, yang tuntutan itu belum selesai. Tuntutan bertindih belum selesai. Sebab itu saya katakan bahawa kekuatan maritim kita
diperkasakan. Ya, diperkasakan. Okey, kita akan sambung lagi Datuk Seri, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan dua talian yang kami buka itu masih lagi kami kekalkan kepada anda untuk membolehkan anda berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini. Dan selepas ini mungkin kalau ada masa kita juga nak bercakap tentang perjuangan kita menentang musuh yang tak dapat kita lihat, iaitu COVID-19. Kita rehat dulu. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang Belanjawan 2021, memperkasa pertahanan, dan kita tentunya masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, iaitu Menteri Kanan Pertahanan. Baik, saya difahamkan Bahar dari Kuala Lumpur ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Bahar. Salam Sarkawi. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya, ceria Sarkawi. Biasalah. Okey, dah ada menteri dan orang politik datang malam ni, ya, Sarkawi. Betul. Yes. Okey, alhamdulillah. Ha. Okey, apa khabar Datuk Seri? Sehat dan juga ceria juga tu. Ya, khabar baik, alhamdulillah. Sarkawi dan Datuk Seri, saya ada mungkin beberapa soalan dan mungkin pencerahan untuk Datuk Seri ya. Okey, berkenaan dengan satu tadi, saya nak sambung sikit berkenaan dengan dulu saya dengar lah kan yang kita punya sempadan ni ada ura-ura kita nak buat tembok. Saya nak tahu sejauh mana keberkesanan dia ataupun dah permulaan tembok tu dibuat. Okey. Sebab apa macam tahu je lah Datuk Seri ya. Apa nama ni, peratus ataupun angka gejala-gejala telok di Pantai Timur ni meningkat. Okey. Yang keduanya Datuk Seri, saya nak tahu, tanya sebagai Menteri Kanan ni kan, pertahanan, apa sebenarnya istilah lorong tikus ni? Saya sejak dulu lagi saya dengar lorong tikus ni. Adakah lorong tikus ni betul-betul wujud ataupun macam mana nak tutup lorong tikus ni ke, ataupun memang kita buka lorong tikus ni, macam mana Datuk Seri? Okey. So, banyak gejala orang datang apa asing, apa ni penjenayah, ada juga apa semua melalui lorong tikus. Okey, yang ketiga ni Datuk Seri, kalau boleh Datuk Seri jawablah kan. Kalau boleh jawab tak apa, yang berkenaan dengan baru ni macam bila dua helikopter berlanggar ni kan, sebab banyak rakyat biasa yang bertanya dengan saya, adakah tentera udara kita ni dia punya helikopter ni adalah yang canggih ke ataupun macam mana? Sebab yang kemelangan tu adakah berlaku disebabkan teknikal ataupun pilot je. Okey. Itu saja, minta ikhlaslah Datuk Seri menjawabnya. Okey. Baik, terima kasih Bahar dari Kuala Lumpur. Soalan yang ketiga tu tentang dua heli itu bukan hak ataupun bukan aset Kementerian Pertahanan sebenarnya. Tapi tak apa, yang dua soalan itu kita akan jawab nanti. Kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita. Panas talian kita hari ini. Zabidi dari Selangor. Sudah pun bersiap sedia barangkali sekarang ini. Assalamualaikum Zabidi. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum pada Datuk Seri. Ya, Waalaikumsalam. Saya ni nak tanya sikit. Masalah bateri yang tidak berpencing. Okey. Masalah saya baru ni hantar daripada bateri. Dia hantar surat, dia kata tak lulus. Ni bulanan yang 300 tu. Saya tahu sebab apa tak dapat. Okey. Itu untuk tanya untuk Datuk Seri jawab tu. Sebab apa tak jawab? Kalau tidak, saya akan pergi ke pejabat tanah. Sebab apa tak ni? Tentera bukan ni tentera yang buat talian. Akal ni betulnya akal saya berhemat dalam masa 13 tahun. Ya. Saya ni tak kerja, umur saya dah 62 tahun. Okey. So kan 300 ni 50 pun tak boleh bagi. Bulanan dia kata tak lulus. Itu yang tanya itu pada Datuk Seri. Terima kasih. Baik, menarik Zabidi dari Selangor. InsyaAllah kita akan dapatkan jawapan daripada Yang Berhormat Datuk Seri. Tapi Datuk Seri jawab dululah dua soalan daripada Bahar tadi tentang sempadan, dan yang keduanya apa yang dimaksudkan dengan lorong tikus tu. Okey, jadi yang tembok tu saya rasa belum, saya tak dengar lah ada kelulusan tentang permainan tembok tu ya. Okey. Because sempadan je agak luas ya. Panjang. Lorong tikus ni adalah tempat laluan yang sulit, yang tidak
lorong jalan rasmi dan sebagainya ya. Dan kadang-kadang lorong tikus tu tempat lalu lalang kalau di kawasan sempadan. Kalau di kawasan seperti di Kelantan misalnya, sungai yang memisahkannya adalah terlalu sempit. Dan kadang-kadang mereka boleh lalu lalang macam tu saja. Ya, untuk membeli barang, pergi barang lah. Itu merupakan salah satu lorong yang biasa digunakan. Ya. Begitu juga kalau di Sarawak. Sarawak tu kalau di Serian tu, saya pernah pergi di Serian. Tempat tu tidak ada sebab orang kampung boleh pergi masuk ke negara lain dan masuk ke negara kita. Satu ketika saya pergi tu, saya tengok yang motosikal, dia datang motosikal bawa getah untuk jual getah di negara kita, dan dia beli pula gandum, gula dan sebagainya untuk balik. Jadi dia datang harian. Itu kalau di darat. Di laut banyak lagi lah kawasan-kawasan yang susah nak, mana kawasan-kawasan yang tidak rasmi ni, kawasan sulit ni, yang mereka boleh pergi dengan mudah. Sebagai contoh, kalau di Sempurna tu ada satu kawasan pulau tu hanya 20 minit saja datang untuk cross masuk ke negara kita. Jadi banyak tempat-tempat yang tidak dapat kalau dulu tidak dikenal pasti, tapi sekarang ni pihak tentera kita dengan polis dengan APMM telah pun mengenal pasti kawasan-kawasan yang dianggap sebagai lorong sulit, lorong tikus, lorong yang rahsia ni. Dan sebab itulah kalau kita lihat dalam benteng ataupun operasi benteng ni, setiap hari tangkapan-tangkapan dibuat kerana lorong-lorong tikus ini sudah pun dikenal pasti. Tapi mereka akan cari tempat-tempat lain lagi, jalan-jalan lain lagi, sebab pantainya begitu luas. Lorong tikus yang kena pasti, okey, dia tak lalu situ lagi, dia akan lagi di tempat lain dan sebagainya. Mengenai yang veteran tidak berpension tadi, dia untuk mendapat allowance khas ataupun sumbangan khas daripada kerajaan ini, kita perlu berdaftar. Perlu berdaftar. Kita tahu sekarang ni ada lebih kurang 70,000 tak silap saya veteran yang tidak berpension. Dan mereka dapat waktu prihatin dulu, bantuan prihatin, kerajaan bagi RM500 untuk yang berpension dan tidak berpension. Tetapi ramai yang tidak berpension yang tak dapat kerana mereka tidak berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran, JEV. Jadi saya harap siapa nama tadi yang Zabidi dia, saudara Zabidi tadi, minta supaya berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran. Dan selepas ini, apa saja sumbangan daripada kerajaan untuk veteran yang tidak berpension, kita akan uruskan. Kerana nama berada di dalam senarai pendaftaran. Okey, itu jawapan kepada Encik Zabidi daripada Selangor yang melontarkan persoalan itu tadi. Baiklah, kita tinggalkan dulu. Masa pun semakin hampir ke penghujung sebenarnya. Mungkin yalah, banyak kalau kita nak bercakap tentang belanjawan 2021 ini, banyak perincian yang boleh kita kongsikan, tapi menarik jugalah kita sentuh jugalah tentang apa yang sedang berlaku sekarang ini. Kita tahu COVID-19 ini telah pun memberikan impak ataupun kesan yang cukup hebat dalam kehidupan rakyat biasa. Dan hari-hari pun mungkin anda pun tahu, kita selalu setiap hari melihat wajah Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi kenyataan di media berkaitan dengan isu COVID-19, kedudukan terkini dan sebagainya. Okey, kalau dulu orang tertarik hati dengan bila kemunculan Datuk Seri itu ialah tentang pakaian Datuk Seri itu yang mendapat perhatian hebat. Tapi sekarang ini yang di belakang Datuk Seri itu pula mendapat perhatian. Anak saya tiap hari tunggu, dia kata, "Abah, apa agaknya belakang ni ada apa pertukaran?" Dan memang berlaku setiap hari. Apakah itu dirancang ataupun apa sebenarnya idea Datuk Seri? Saja kita nak kongsi sikitlah. Sebenarnya memang tidak dirancang. Pakaian, baju batik yang menjadi jenis kuih muih dan minuman waktu bulan puasa dulu. Saya biasanya hari Sabtu ni, hari Khamis saya akan pakai baju batik lengan panjang daripada dulu. Saya ingat zaman Pak Lah menjadi Perdana Menteri, arwah Kak Indon waktu tu, dia
mempromosikan batik. Jadi hari Khamis kita pakai batik. Jadi saya memang biasa pakai batik hari Khamis. Dan hari Sabtu lebih casual, pakai baju batik lengan pendek, lebih casual. Dan mungkin waktu itu PKP, tak boleh keluar rumah. Jadi tengok TV waktu tu bulan puasa, macam-macam idea keluar kuih dan sebagainya. Akhirnya saya untuk menggembirakan hati rakyat, netizen dan sebagainya, lebih kepada komen netizen banyak. Jadi saya pun keluarkanlah dalam almari mana-mana baju batik yang lama yang tak pakai itu kita pakai. Dan alhamdulillah menantu saya Jovian Mandagi, dia fashion designer, dia kata biar dia buatlah baju baru untuk papa. Dia kata okeylah, kalau free buatlah. Jadi dia buat. Jadi sampailah habis PKPB, bila PKPP dah semakin kurang dan saya tak buat PC hari Sabtu dan Ahad. Kemudian comeback PKPB. Kes semakin naik selepas pilihan raya daripada Sabah. Jadi Perdana Menteri kata kena buat PC balik seperti dulu. Waktu balik daripada Sabah saya kena kuarantin di rumah. Dan juga kuarantin apabila Menteri Hal Ehwal Agama yang bermesyuarat sama dengan PM saya dan sebagainya. Jadi kita terpaksa buat kuarantin di rumah. Jadi PC di rumah. Memang daripada rumah. Mula-mula ada barang belakang perkara biasa. Tapi bila dah netizen lock sana, lock tadi hari-hari lock tu, saya kata why not kita berikan iktiraf apa yang dibuat oleh netizen supaya menggembirakan mereka. Jadi saya kata okeylah, kita tukar-tukarlah. Jadi itu yang sebenarnya. Tadi tidak ada niat daripada mula untuk planning ke, tak ada. Tidak ada planning untuk itu. Okey, kita go on something serious lah. Ini kita bercakap tentang PKPB lah. Yalah, ianya bukan sesuatu yang menggembirakan rakyat. Ada yang merasa begitu tertekan dan sebagainya. Dan yang paling mungkin juga dimainkan di luar sana ialah yang pertama ialah tentang isu masjid itu sendirilah, penggunaan aktiviti di masjid dan sebagainya, sembahyang Jumaat tak boleh dan sebagainya. Dan hari ini pun saya tertarik hati dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh kerajaan Turki. Mereka membuka masjid mereka walaupun diancam oleh COVID-19 dengan alasan bahawa kita serahlah kepada Allah untuk menjaga kesihatan dan juga keselamatan mereka yang mengunjungi masjid. Tidakkah perkara yang sama boleh dilakukan di Malaysia? Okey, terima kasih. Saya banyak terima aduan tentang masjid. Kenapa dihadkan dari segi jumlah pengunjung, jumlah jemaah. Kalau hari Jumaat kenapa dihadkan? Sepatutnya buka. Sebenarnya kuasa di dalam hal ehwal Islam ini tidak terletak kepada federal. Saya boleh buat SOP apa saja, tetapi tidak boleh kepada masjid. Sebab dari segi perlembagaan persekutuan, hal ehwal agama Islam terletak di bawah kuasa negeri, terletak di bawah kuasa Kebawahdulian Yang Maha Mulia Sultan-Sultan di setiap negeri. Jadi apa saja yang berkaitan dengan agama adalah di bawah kuasa negeri dan mesti diperkenankan oleh Kebawahdulian Yang Maha Mulia Sultan-Sultan. Sebab itu kita tengok sekarang ada berbeza di antara negeri dengan negeri dari segi jumlah jemaah yang boleh bersemayang di masjid semua. Negeri Selangor lain. Negeri Selangor lebih strict berbanding dengan wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan kerana tiada sultan, maka terletak direct di bawah yang Kebawahdulian Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Jadi perlu dipersembahkan kepada Yang Pertuan Agong untuk kelulusan dari segi jumlah pengunjung dan sebagainya. Jadi saya pun dengar. Saya dengar kawan-kawan saya selaku penceramah agama bebas ni pun bercakap, kenapa SOP macam ni? Kenapa tidak dibuka saja? Kalau boleh, insya-Allah, kalau kuasa tu kuasa MKN, tapi bukan kuasa MKN tetapi kuasa negeri. Sebab tu cuba tengok. Body dikeluarkan di Johor lain, di Perak lain, di Kelantan lain, di Terengganu lain, di Pahang lain, semua beza-beza. Sebab ianya di bawah kuasa pihak berkuasa negeri, di bawah naungan sultan di negeri masing-masing. Jadi kita tak boleh buat seperti Turki kerana agama terletak mungkin di bawah kerajaan federal, menteri agama dia boleh umumkan apa yang terbaik untuk negeri dia. Kita tak boleh. Kita mesti
keputusan negeri-negeri. Okey, satu lagi isu yang pun dibangkitkan tadilah. Tadi pun kita sembang-sembang juga tentang jumlah penumpang yang boleh berada dalam kenderaan kalau mengikut SOP yang ditetapkan sekarang ini. Dulu hanya 2 penumpang saja dibenarkan berada di dalam sesuatu kenderaan itu, tetapi hari ini katanya ditambah satu menjadi 3. Jadi itu pun dia orang kata tak cukup. Yang ada anak 2-3 mungkin okeylah, tapi yang lebih daripada 3 tu susah. Kalau suami ada isteri ada anak, cuma seorang aja yang boleh menumpang dalam kereta, sedangkan ada 3 lagi anak yang juga perlu mengikut. Jadi, macam mana nak mengatasi masalah ni? Walaupun kita 2 pun, kita beri pihak polis untuk menggunakan budi bicara dia. Katakan satu kereta suami isteri, anak kecil, dia boleh beri alasan, anak saya umur 4 tahun seorang, 2 tahun seorang, takkan saya nak tinggal di rumah, semesti saya bawa. Polis akan beri kebenaran walaupun 2. Tapi hari ini kita tambah lagi, kita dengar rayuan daripada seluruh rakyat, hari-hari minta supaya ditambah. Jadi kita seragamkan antara kereta persendirian daripada rumah tersebut dengan e-hailing dan juga teksi. Sebenarnya orang tanya kenapa nak menyusahkan. Sebenarnya the idea is, tujuan dia adalah untuk mengurangkan pergerakan individu keluar daripada rumah. That's the idea. Okay. Kita tak nak akhirnya kalau kita bebaskan, jadi ramai yang akan bawa family pergi shopping, bawa pergi jalan-jalan. Whereas kita dah kata anak kecil tidak digalakkan untuk dibawa keluar kerana ianya merupakan kumpulan yang berisiko tinggi. Jadi sebab itu sekarang ni 30% saja Jabatan Kerajaan bekerja di pejabat, the rest berada di rumah. Bayangkan bila kita umumkan untuk Selangor dan wilayah saja 1 juta berada di rumah. Bayangkan kalau tidak 1 juta itulah yang akan berada mengata-kata. Jadi the idea is kurangkan pergerakan manusia untuk mengelakkan interaksi antara satu sama lain bagi mengurangkan jangkitan sesama mereka. Itu juga kita buat. Ada juga ronggutan ini juga dimainkan oleh parti-parti pembangkang lah, dan juga orang ramai mengenai PKPB. Di hampir di seluruh negara ni. Mereka mempertikaikan, kata mereka sepatutnya hanya dilaksanakan di kawasan kawasan merah ataupun daerah yang terlibat saja. Jadi pandangan komen Datuk Seri. Sebenarnya setiap keputusan yang kita buat adalah berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Mereka mempunyai data yang lengkap tentang jumlah pesakit positif yang ada di satu-satu kawasan. Tapi bukan itu saja pertimbangannya. Mereka juga membuat penilaian risiko di satu-satu kawasan tersebut. Dan juga keberangkalian untuk jangkitan pun mereka buat kajian. Jadi mereka berbagai-bagai kajian dibuat. Dulu mereka awalnya kita bertindak berasaskan kes yang berlaku di situ. Sebagai contoh di Selangor, kita mulakan PKPB di Mukin Kelang. Bukan daerah Kelang pun. Pasal Mukin Kelang tu ramai. Tapi akhirnya kes tu merebak lagi. Merebak, kita tutup satu lagi. Akhirnya merebak lagi. Kita tutup satu lagi. Jadi kita dulu macam firefighting. Ada api, kita sembuh penyembuh api untuk padamkan api. Now apa yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan, kita mesti proaktif dari segi tindakan. Kita mesti membuat preemptive punya action, iaitu menyekat sebelum penularan berlaku. Bukan dah menular baru kita tutup. Jadi kalau kita lihat Negeri Sembilan, Seremban, dulu Negeri Sembilan semua hijau dan kuning, tetapi hari ini Seremban dan daerah-daerah lain pun telah pun hijau, telah pun kuning dan ada yang menuju kepada merah. PD merah hari ni. PD tu, PD tadi 40, saya rasa besok dah 40 lebih, dah merah. Kalau kita lihat di Negeri Sembilan, hanya satu daerah saja Tampin yang belum. Yang lain semua dah kena. Perlis, walaupun kita tutup, kita cuba tutup. Semalam ada 2 kes di Perlis. Jadi kita nak lakukan ini sebelum merebak. Sebelum merebak,
kita ambil tindakan dulu. Kita tutup dulu. Sebab bila kita tutup, kita akan buat bila kita buat PKPB, kita akan buat saringan bersasar kepada mereka yang disyaki kawasan yang mungkin akan daripada pandangan Kementerian Kesihatan perlu dibuat swab test di masyarakat di sekitar itu. Pergerakan rentas daerah kita tak benarkan. Kalau tidak, daerah merah, daerah kuning boleh bawa penyakit di apabila pergerakan berlaku. Rentas negeri kita blok. Jadi kita cuba putuskan rantaian COVID ni, rantaian COVID ni dengan kita sekat pergerakan itu. Okey, esok masyarakat India akan menyambut Deepavali dan kita lihat bahawa sambutan kali ini pun disebabkan oleh PKPB dan SOP yang begitu ketat. Ialah masyarakat India pun mungkin terasa seperti apa yang dirasai oleh umat Islam ketika menyambut Hari Fitri yang lalu. Jadi nasihat Datuk Seri lah kepada masyarakat India yang akan menyambut Deepavali esok. Ya, kita dah mengeluarkan SOP yang ketat. Ya, sama juga waktu raya puasa dulu. Kita tak pergi semayang semayang raya pun. Sedih kita. Tak, biasa mesti kita semayang raya. Tapi tak semayang raya. Dengan untuk kaum India yang menyambut Deepavali, di kuil pun kita kontrol. 50 orang saja. Setengah jam saja untuk mereka sembahyang di kuil. Tak salah saya 30 orang ke 30 ke tak silap saya lah. Jadi every 30 minutes lepas tu tukar, buat sanitize dulu, sanitasi, baru sambung lagi sampai 5 session. Di rumah tak boleh lebih daripada 20 orang. Macam kita raya dulu, tak boleh lebih 20 orang at one time, satu-satu masa. Jadi memang kita kontrol dari segi SOP ni untuk menjaga kesihatan. Kalau kita lihat, ramai yang takut kluster raya dulu. Ya, sebab ada juga yang lepas balik langgar peraturan balik. So kita cukup takut kluster raya. Kita tunggu 2 minggu. Kita di MKN dan juga di Kementerian Kesihatan tunggu 2 minggu. Ada tak ada kluster raya? Alhamdulillah tak ada. Jadi nasib baik. Dan kita harap kalau penganut agama Hindu yang beraya ni menyambut Deepavali, patuh SOP yang semua yang telah pun saya announcekan dan umumkan. Kalau patuh, insya-Allah tidak akan berlaku kluster Deepavali pula. Jadi kita tak mahu berlaku perkara ini. Betul. Tinggal lebih kurang 1 ataupun 2 minit lagi lah. Jadi pesanan dan juga harapan Datuk Seri sendirilah kepada rakyat Malaysia. Kita sedang menghadapi satu situasi yang cukup mencabar sekarang ini, dan kekuatan rakyat Malaysia itu diperlukan dari segi semangat dan mematuhi segala apa yang dilakukan oleh kerajaan, ditetapkan oleh kerajaan melalui SOP. Pesanan dan juga harapan Datuk Seri. Pesanan saya, kita jaga kita. Kita jadi frontliners. Ya, selain daripada frontliners yang ada, kita jadi frontliners. Kita tak perlu tunggu polis untuk menegur kita dari segi SOP. Kerana kawalan kendiri itu penting. Kita yang menjaga SOP bagi memastikan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita selamat. Semuanya adalah bergantung kepada kita. InsyaAllah kalau kita patuhi SOP, insyaAllah saya percaya kes dapat dikurangkan, lengkungan dapat didatakan, diratakan, PKPB tentu saja akan ditarik balik. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan harap-harap ini bukan kali terakhir sebenarnya kita bersama Datuk Seri. Mungkin selepas ini lagi kita akan bersama lagi di ruang bicara ini, kerana banyak lagi isu sebenarnya yang boleh kita sembang-sembang bersama dengan Datuk Seri, kerana saya percaya dari masa ke semasa kita mungkin akan dapat mengetahui perkembangan terkini, terutamanya daripada press sidang media yang di hari-hari boleh dikatakan dilakukan oleh Datuk Seri, dan ianya sebenarnya mendapat sambutan yang cukup hebat dan juga perhatian yang cukup serius pada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.